Ada soalan berhubung dengan apa hukum menyetubuhi isteri yang sudah habis haid tapi belum mandi. Ada? Tak apa, oleh kerana fuqaha bincang, kita jawab soalan ni. Para ulama bincang, menyetubuhi isteri, ini bagi yang ada isteri lah, yang tak ada isteri macam tak dengar lah. Menyetubuhi isteri semasa haid haram dengan ijma'. Tak ada kok ada orang kata makruh, tak ada. Kan? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Mereka bertanya kamu tentang haid, wanita haid. Dia adalah haid, itu adalah penyakit, dan jauhilah wanita ketika dia haid. Yang ni sepakat para ulama. Tak ada kata ulama kata boleh, tak ada. Persetubuhan maksudnya kemaluan suami ataupun lelaki di dalam kemaluan isteri. Selain daripada persetubuhan, Aisyah radhiyallahu anha menyebut Nabi SAW maksudnya menggauli isterinya tetapi tidak melakukan persetubuhan semasa haid. Okey. Kemudian isteri itu dia berhenti haid dah. Kering darah haid dah. Dia belum mandi. Adakah boleh untuk suami dia menyetubuhi dia? Soalannya kan? Ini nak jawab soalan. Pasal fuqaha bincang macam mana dengan soalan yang ditanya ni. Ada mungkin kita kata buat apa tanya soalan tu, pergi mandi je lah. Yalah, mungkin ada keadaan boleh mandi, ada keadaan tak dan kan. Sibuk suami pula dia buat kalut mana kan. So, keadaan-keadaan ni maka fuqaha bincang. Majoriti para fuqaha, majoriti tu berpendapat haram. Alasan mereka kerana Tuhan kata fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wala taqrabuhun, jangan kamu hampiri mereka hatta yathurna. Hatta yathurna ni maksud sehingga mereka bersih. Bersih dah. Kemudian Quran sambung fa idza tatahharna, apabila mereka telah membersihkan diri, membersihkan, fa'tuhunna. Tadi dia bersih ya, kemudian apabila mereka membersihkan, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah mereka dari sudut, dari arah yang mana Allah Ta'ala perintahkan kamu, yakni pada tempat, pada kemaluan wanita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang taubat, Allah suka orang yang membersihkan diri. Oleh kerana ayat ni kata fa iza tatahharna, apabila mereka telah membersihkan, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah mereka dari mana yang Allah perintahkan kamu. Jadi syarat dia kena membersihkan. Ini pendapat majoriti para ulama. Kata mereka kalau datangkan juga dia berdosa. Dalam mazhab Hambali dia kata kena kifarat, dinar ataupun setengah dinar. Tapi dalam hal masa bersih daripada haid tapi belum mandi, mereka khilaf dalam hal ni. Tapi tak apa, yang penting majoriti kata berdosa. Tapi tidaklah seperti dosa mendatangi wanita yang haid, kerana dia dah tak ada haid, cuma kesalahan dia tidak mandi. Berapa pendapat? Oh, satu. Dengar mungkin banyak sikit. Kan? Dia berkata, apa dia mengajak banyak pendapat kan ni? Orang dah maju lah. Kan? Hak tak mau dengar, tak apa lah. Dengar satu pendapat, tutup telinga. Belah. Kita beritahu, ini pendapat majoriti para ulama. So, ini terbaiklah majoriti, kita ikut majoriti lah. Kan? Supaya
mandi senang. Tapi kena sebut juga pendapat lain. Pendapat yang kedua ialah pendapat Abu Hanifah. Sebut yang 4 dululah, senang. Abu Hanifah dia lain sikit. Dia kata, tengok, kalau dia berhenti haid itu pada waktu yang awal, misalnya biasanya dia 5 hari haid dia, 7 hari atau 5 hari haid dia berhenti pada hari yang ketiga, tak boleh. Haram macam tadi. Tapi kalau dia berhenti pada hari yang paling banyak, maksudnya pada hari yang kelima, yang kebiasaannya memang haid dah tak ada, dia kata boleh, sekalipun belum mandi. Berapa dah? 2 pendapat. Nak dengar satu lagi? Tuan-tuan kalut ke apa? Ya. Okey, kita sebut pendapat yang ketiga. Sekali kita sebut. Pendapat yang ketiga ialah pendapat Ibn Hazmin Al-Andalusi. Tahu Ibn Hazmin Al-Andalusi? Andalus. Kita sebut dulu Ibn Hazmin, kitab dia Al-Muhalla. Ibn Hazmin dia terkenal sebagai pendapat apa? Zahiri, literalis. Tapi dia antara orang bijak. Sarjana kata cuma dia punya pena dia tajam sangat kadang-kadang. Tapi dia orang bijak. Cuma dia orang bijak ni kadang-kadang dia literal. Literal ni maksud dia selapih. Tapi banyak juga hujah-hujah dia yang menarik yang dipakai oleh para fuqaha. Dia kata boleh berhenti saja haid, boleh dengan salah satu daripada 3 syarat. Lain sikit dah ni. Yang pertama, dia kata sama ada, dia kata pasal apa orang sebelum tu, pasal apa orang tak boleh datangi wanita haid? Pasal ayat Quran kata yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha, kerana dia itu adalah penyakit. Haid itu sendiri kotoran, benda tak elok. Bila dia dah berhenti haid, artinya haid tak ada. Maka dia boleh dengan 3 perkara. Pertama, dia mandi. Dia mandi. Mandi wajib lah. Ataupun dia tayamum. Bagi yang mana mereka tak ada air ataupun dia sakit yang boleh bertayamum, dia tayamum. Bagilah tayamum okey. Kalau orang nak kena mandi wajib, dia nak tayamum macam mana? Air tak ada. Guling atas pasir? Tayamum macam tu lah juga kan? Jumhur pun kata yang sama. Kalau tak ada air, dia tayamum, dia okey. Yang kedua kata dia berwuduk. Sebab Quran kata fa idza tatahharna, apabila dia telah membersihkan. Dan wuduk termasuk tuhur, bak tahur. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, padanya ada lelaki yang suka tatahharu, yakni berwuduk. Yang ketiga kata dia basuh farash ataupun basuh kemaluan perempuan tu, isteri tu, dia basuh bahagian tu supaya tak ada darah. Maka termasuk juga membasuh, juga termasuk di dalam membersihkan. Salah satu daripada 3 ni kalau buat, kata dia boleh, walaupun belum mandi. Ini pendapat siapa? Ibn Hazmin Al-Andalusi, Muhalla, kita ada dia orang Andalus, salah seorang jaguh Andalus yang hebat. Meninggal pada tahun 456 Hijrah. Ibn Hazmin Al-Andalusi. Ibn Hazmin, orang Melayu sebut Ibn Hazm, Hazm, Ibn Hazmin Al-Andalusi, ya, dia telah memberikan pendapat yang ini. Okey, ada ulama yang sokong juga pendapat Ibn Hazm. Siapa ulama yang sokong pendapat Ibn Hazmin Al-Andalusi? Antaranya ialah zaman semasa ni Dr. Qaradawi, dia sokong pendapat Ibn Hazm.
Dia kata pendapat Ibn Hazmin nampaknya ada kekuatan. Sebab alasan Tuhan tak bagi dekat tu kerana azar. Azar tu telah dicuci. Ini kemudian orang jumhur kata sekurang-kurangnya mandi ialah untuk ihtiyat, untuk berhati-hati supaya tak terjatuh pada yang haram. Ibn Hazm dia pendapat apa? Dia kata kalau nak berhati-hati, bagi izin kalau tu berhati-hati. Sebab kata dia, Tuhan benarkan, Tuhan haramkan orang haid saja. Sekarang dia tak haid. Macam mana kita nak haramkan? Ini pendapat dia. Kalau tanya kita, kalau dah mandi, pergi mandi dululah. Ya? Buat pendapat jumhur ni kan. Walaupun pendapat Ibn Hazmin ni ada, mungkin dalam keadaan darurat yang tertentu, dia menunjukkan dia bukan termasuk dalam dosa besar. Kerana ada pendapat yang fuqaha yang membolehkan. Tetapi kalau sekiranya kita dah boleh mandi, mandilah. Kalau orang tak mandi, pasal kes-kes yang lain, maka itu diizinkan. Pada pendapat Ibn Hazmin.